Boleh faham tak? Setakat ni boleh faham tak? Setakat ni cikgu Boleh. nak tanya, boleh faham tak? Boleh Boleh. Okey, baik, bagus. Jadi, sebagai contoh kalau kita lihat di sini ya. Okey, bearing sudutan dapat ditentukan dengan menggunakan jangka sudut. Yang mana jangka sudut? Inilah yang cikgu sebut tadi. Ini dipanggil jangka sudut. Right. So, caranya kalau kita lihat di sini, kalau kamu lihat, inilah dia. Secara umumnya, arah utara, timur, selatan, barat. Arah utara 360 darjah ataupun 0 darjah sebab dia bermula daripada situ. 0 darjah, kemudian bila pergi kepada timur itu 90 darjah, kemudian bila pergi kepada selatan 180 darjah, naik balik ke barat 270 darjah dan naik ke atas balik 360. Dia maknanya menggunakan apa tahu? Survey 9 lah. 9, 18, 27, 36. Betul tak? Jadi 90, 180, 270 dan 360. Okey. So Kasih boleh faham tak Kasih? Nak tanya ni. Boleh faham ke tak faham? Boleh Okey. Boleh. Alright. So kita teruskan bearing sudutan. Okey. So cikgu akan gunakan cikgu gunakan virtual protractor ataupun virtual yang dikatakan virtual jangka sudut. Jangka sudut yang virtual yang ini yang cikgu ada ni. Jadi sekarang teknologi ya. Okey, baik. So kalau kita nak lihat di sini, okey, adakah benar dikatakan sebagai, kita tengok yang bawah ni 1.5 contoh ukuran bearing sudutan ya. Adakah betul daripada utara tu bawa ke A tu 45 darjah? Betul ke? Sekarang ni kalau kamu ada benda ni dan ada buku teks, cuba kamu ukur balik. Cuba kamu ukur balik. Contohnya macam cikgu buat juga. Okey, cikgu akan buat. Okey, apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan pusingkan. Okey, cikgu akan pusingkan yang ini. Oops, dia lari pula. Larilah pula dia. Nak ke mana lari-lari ni? Okey, tak apa. Dia lari nak ke mana lagi dia ni? Okey. So, cikgu cuba pusingkan. Macam nak pusingkan ni. Janganlah lari. Pergi mana lari ni? Okey, baik. Okey. Okey, cikgu pusingkan. Okey, begini. Dan kemudian cikgu akan letakkan ianya di mana? Okey. Paling penting kan, yang tanda bulat kalau kamu tengok dekat bawah tu, kan ada tanda bulat kat bawah sekali tu kan? Bawah tanda bulat tu, kamu samakan dengan yang betul-betul dekat titik tu. Betul-betul yang dekat titik tu, nampak? Kamu samakan. Dan sekarang kamu akan lihat berapakah darjah dia. Okey, kamu tengok dia punya garisan kosong dan ke A. Kalau kamu lihat yang KA itu sebenarnya merujuk kepada 40 hingga 50 kan? Jarak 40 hingga 50. So dia di tengah-tengah. Bermakna betul lah tu ukuran dia 45 darjah. Kalau pakai teknologi senang nak pakai protractor. Baik. Memang betul, Rosyam. Sebenarnya kalau pakai teknologi lagi mudah daripada pakai protractor, betul. Tetapi, okey, asas kepada teknologi itu adalah protractor. Jadi kita kena belajar asas dulu. Contohnya, okey, kamu belajar menaip. Betul? Oh, menaiplah kan. Kemudian kamu pun belajar menulis. Okey, masa darjah 1, darjah 2, darjah 3 kamu belajar menulis. Kemudian bila kamu dah biasa menulis, kamu cakap apa? Kalau menaip lagi senang. Betul, menaip lagi senang. Tapi untuk mula-mula menaip, kena pandai menulis dulu. Betul tak? Belajar asas dulu. Jadi, kalau ada teknologi pun, kamu kena belajar asas dulu, iaitu protractor. Boleh faham tak? Nampak tak? Dia punya logiknya. Kenapa kita kena belajar protractor? Supaya kita belajar asas dulu. Macam mana nak ukur. Barulah dikatakan sebagai kamu ni orang-orang yang hebat. Okey. Baik, boleh faham ya? Baik. Kalau kita lihat sedikit info geografi, iaitu kalau kita lihat di bawah ni, okey, bearing sudutan juga dikenali sebagai bearing azimut. Kena ingat tu. Dan perkataan azimut berasal daripada perkataan bahasa Arab lah, iaitu as-sumud,
yang bermaksud arah. Kamu tahu tak, sebenarnya memang banyak ilmu-ilmu geometri, ilmu-ilmu sejarah banyak datang daripada tokoh-tokoh Islam yang datang daripada kawasan Tanah Arab dan kawasan Parsi semua. So, nampak tak? Hebat tak? Hebat orang-orang Islam ni kan. Baik. So sekarang ni, ini contoh mengukur bearing sudutan. So, langkah-langkah mengukur bearing sudutan. Macam mana nak ukur ni sebenarnya? Okey, baik. Langkah pertama ini jangan kamu skip. Kalau kamu skip, confirm kalah. Kalah? Tak, confirm salah lah. Baik. Step yang pertama paling penting apa tahu? Yang ni. Iaitu, langkah-langkah yang berikut menunjukkan cara-cara mengukur bearing sudutan titik Y dari titik X. Nampak? Okey, titik Y dari titik X. Jadi, okey, tentukan dua titik, iaitu titik X dan juga titik Y yang kamu nak ukur tu berapa darjah dia. Kemudian, lukis garisan lurus yang menyambungkan kedua-dua titik tu nanti. Kamu sambungkan, nampak tak? Dia X dengan Y, dia sambung. Okey, dia sambung ini. Kemudian kamu lihat, tentukan titik rujukan. Ini selalunya menjadi satu masalah, iaitu titik rujukan ni macam mana nak kenal cikgu? Maknanya titik rujukan ni kan, iaitu adalah titik yang mula-mula kamu nak ukur. Kat mana nak ukur? Kat X ke kat Y? Itu paling penting. Selalunya salah. Pelajar selalu salah. Okey, mari cikgu tunjuk. Sebenarnya titik rujukan yang dikenal pasti adalah pada titik X. Macam mana nak tahu cikgu? Senang je. Iaitu, kamu lihat dia punya ayat ni. Tengok ayat ni yang cikgu tandakan ni. Titik Y dari titik X. Nampak tak perkataan dari? Dari titik X. Maknanya dari X kamu kena ukur. Kamu kena buat apa kat titik X tu? Kamu kena buat tanda ini. Tanda apa cikgu? Okey, tanda iaitu tanda yang ini. Yang ini. Iaitu tanda apa? Tanda kamu buat kamu akan buat tanda ini, dan juga tanda ini. Ini penting. Kamu kena buat tanda ni. Kena buat tanda ni. Alamak. Okey. Dan juga kamu kena buat tanda ni. Ini penting. Kat mana nak buat? Dekat X. Kenapa kat X cikgu? Kenapa kat X? Kenapa di X? Sebab tengok soalan tu dia kata apa? Bearing sudutan titik Y dari titik X. Nampak tak? Jadi dari titik X ini bermakna kamu kena buat tanda ukur ni dekat X. Kemudian tadi kamu dah ukur daripada Y, kamu dah ukur garisan lurus pergi ke X. Kamu dah buat dah. Jadi bila dah buat macam tu, kemudian kamu akan letakkan pusat jangka sudut, iaitu tanda bulat yang tengah. Pusat jangka sudut ini sebenarnya adalah tanda yang tengah bulat kecil tu. Yang kecil bulat tu kan. Cikgu tunjuk. Nampak ke? Nampak tak yang bulat tu? Yang bulat tu kan. Yang bulat kecil tu kan, yang atas ni kan. Yang mana yang ini. Yang ini tu, yang itu, itulah pusat jangka sudut. Kamu letakkan kat tengah-tengah itu, kemudian kamu pun ukur. Bila kamu ukur, tengok, okey. Kemudian kamu baca, ukur yang mana cikgu? Yang luar ke yang dalam? Yang luar lah. Sebab kamu kena kira bermula daripada kosong. Takkan nak mula kira daripada 180. Betul tak? Jadi kamu kena kira daripada kosong dulu. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 120. Sebab itu dapat jawapan dia 120 darjah. Boleh faham ke tak boleh faham? Cikgu pergi very slow. Boleh faham okey, baik. So, kalau dah tahu, sebenarnya kamu kena buat dulu. Iaitu kita akan buat berdasarkan apa? Berdasarkan latihan yang akan diberi. Okey. Baik. Mungkin ada yang bertanya, cikgu,
kalau di kawasan ini, kalau garisan tu X ke Y, di kawasan ini tak apalah. Kan? Tapi macam mana pula kalau kawasan tu kat sini? Ataupun kawasan tu kat sini? Baik. Kalau kawasan tu sebelah kiri tu yang cikgu tanda-tanda lorek-lorek tu kan. Dia maknanya dia akan lebih daripada 180. Maknanya dia akan lebih daripada 180. Padahal protractor ni cuma 180 je, separuh je cikgu. Separuh macam ni je. Macam mana nak buat ukur macam ni pula cikgu? Kan? Tak cukup satu bulatan ni. Okey. Baik. Cara yang paling mudah adalah apa tau? Senang je. Okey, kita lihat cara mengukur bearing sudutan yang lebih daripada 180. Lebih daripada 180. So ini cara dia, iaitu kamu akan letakkan sama juga, contohnya nak ukur P okey, contohnya dia kata apa? Okey, kira bearing sudutan P dari Q. Dari Q. Ingat kata kunci dari Q. Jadi, apa yang kita patut buat iaitu kita akan letakkan protractor tu sebegini macam dia tunjukkan tu, sebegini. Okey, kemudian kita akan ukur daripada kosong ni, yang luar juga tau. Kosong ni, okey, daripada kosong kita akan ukur kosong sampailah ke P ni. Okey. Sampai ke P ni. P ni berapa cikgu? P ni adalah 120 darjah. Cikgu, adakah ini jawapannya? No. Itu bukan jawapannya. Sebab apa? Kamu baru ukur yang ini ke sinilah. Macam mana nak ukur daripada sini ke sini? Yang ini nak buat macam mana? Ya, betul Rosyam. So kalau yang separuh lagi macam mana? Itu kita kena campurkanlah. Sebab apa? Kita dah tahu dah kalau satu tu daripada sini ke bawah ini, maknanya sepenuhnya satu garisan, dia adalah 180 darjah. Itu memang confirm 180 darjah. Jadi 180 darjah ini campurkan dengan 120 yang kamu kirakan yang ini. 180 campur 120. Jadi bila 180 campur 120 bermakna jawapan dia adalah 300 darjah. 300 darjah. Jadi kalau nak bacanya, bearing sudutan P dari Q ialah 300 darjah. Jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas okey, bagus. Okey. So, kenapa kita kena gunakan semua ini? Sebab okey, kalau kamu jadi tentera, mana tahu satu hari nanti kamu kena jadi tentera. Ada siapa nak jadi tentera kat sini? Nak jadi askar? Kan? Ada siapa? Rosyam nak jadi askar ke? Siapa nak jadi askar? Bukanlah. Kalau main game selalu nak jadi askar. Main PUBG lah, main ML lah. Bukan itu jadi askar ke? Kan? Kan? Main beramai-ramai pula tu hebat. Kalahkan orang lain. Habis orang lain semua kena tembak. Kan? Jadi, boleh juga digunakan. So, jadi tentera, kena gunakan aplikasikan kompas. Dalam game je nak jadi askar. Okey. Kalau reality tak nak Kalau betul-betul tak nak jadi askar. Tak ada siapa kat sini nak jadi askar ke? Syam tak nak jadi askar? Siapa lagi? Amar tak jadi askar, Amar? Amar Kowi ke? Yang lain-lain ke tak nak jadi askar? Tak nak okey. Baik. Okey, kita teruskan. Sekarang ni, kita lihat yang ini. Yang mahir diri ni. Jadi spammer. Suka hati kau je, Haris. Okey. Baik. So, kita nak lihat yang ini. Nak lihat yang ini. Berdasarkan, kita buat latihan ni sama-sama nak? Berdasarkan raja di atas, ukur bearing sudutan bagi titik-titik yang berikut. Okey. Baik. Sekarang cikgu nak semua buat juga. Okey. Semua gunakan benda ni. Kalau tak ada, bagi tahu. Tak apa. Kalau tak ada, bagi tahu. Kalau ada, okey. Buka buku teks, gunakan ini. Okey, alat ini. Dan cikgu nak kamu tanya, okey. Cikgu nak tengok Okey, kalau B dari A, maknanya di manakah titik rujukannya? Kita nak mula. Okey, dari B ke dari A? Kita nak mula ukur daripada mana? Daripada B ke A? Anyone? Dari A.
Dari A, betul. Okey, dari A. Jadi dari A sebab dia kata apa? Dia kata B dari A. Maknanya kamu kena buat satu garisan. Okey, garisan itu okey. So kita buat satu garisan dari A, okey, A ke B. Kita buat garisan macam ni. Okey, dah nampak satu garisan tu. Kemudian oleh kerana B dari A, so tanda yang pangkah tu, dah belum lagi. Okey, B dari A kan. Tanda pangkah itu kamu kena buat kat mana? Dekat A. Yes, kamu kena buat dekat A. Iaitu caranya bagaimana cikgu? Okey, caranya begini. Okey, so kita akan buat satu horizontal line kat sini. Kita buat macam ni. Maaf Okey. cikgu. Ya. Cikgu, saya Ya. kena leave hour sebab saya kena ikut tu sekolah. Okey, baik. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Okey, kemudian kamu sambung dengan garisan yang lurus kamu buat begini. Okey, so kita lihat daripada A tu kita buat macam tu. Okey. Itu yang kamu dapat. Okey, macam tu. Ingat dari A maksudnya adalah daripada apa? Daripada titik rujukan A itu. Titik rujukan. Okey, sekarang kalau kamu dah buat macam ni, baru ambil protractor ni. Ambil protractor ini, kemudian kamu letakkan sengit macam tu. Letakkan sengit macam tu dekat atas supaya kamu dapat darjah dia. Cuba buat sekarang. Okey, berapa yang kamu dapat? Bagi tahu cikgu berapakah yang kamu dapat untuk yang A ini. B dari A. So berapakah yang kamu dapat? Dapat 30 Cepat. darjah cikgu. Berapa? 30 darjah. 30 darjah. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain macam mana? Dapat tak 30 darjah macam exam yang dapat tu? Dapat tak? Dapat ke tak dapat? Ini senyap aja ni kan. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada ni? Okey. Baik. So dapat ke tak dapat ni? Ukur sekarang. Dia mungkin tengah buat kot. Tak apa, buat. Tak apa. Saya tak ada. Oh ya ke? Lah, Kasih pergi pinjam dekat ni, dekat Yasmin. Yasmin mesti ada. Yasmin mesti ada. Okey. Yasmin mesti ada punya. Allahu Akbar, tak ada. Allahu Akbar. Okey. Jap. Apa ni? Putri tak ada buku teks ke? Putri tak ada buku teks? Ya ke? Kamu dah download dah nota yang cikgu bagi tu? Cikgu ada berikan nota. Nota tu dia ada buku dia cuma latihannya, dia tak ada ni okey. Ya, buku teks digital boleh juga. Kamu boleh cari kat internet buku teks geografi secara digital. Kamu boleh download je. Betul, ada apps pun. Jadi boleh gunakan sebenarnya. Ya. Ya. Kita guna abang punya tak apa. Oh ya ke? Oh, okey, baik. Tak apa. Tak apa Putri Dana, tak apa. Tak apa. Nanti kita akan buat latihan lagi ya. Kita akan buat latihan lagi. Baik. Macam tadi cikgu dah cakap, okey, kita akan buat begini. Okey. Buat begini kan. Jadi kita akan letakkan kita akan letakkan protractor kat situ. Okey, kemudian juga kamu boleh ukur. Okey, ukur dia punya itu sebagai contoh macam cikgu buat. Okey. Baik. Okey, cikgu akan ukur kat sini sebagai contoh. Okey, besar sangat. Okey. Jadi kejap cikgu ni zoom balik. Okey, okey. Kenapa tak bagi tahu tak ada buku teks? Alamak. Kan kalau tidak senang nak buat gunakan buku teks ya. Sebenarnya buku teks dah okey dah. Buku teks dah lengkap dah. Tinggal kita kena buat latihan aja, itu je. Dah lengkap dah. Tinggal kena buat latihan je. Kalau tidak,
Memang tak dapat. Baik, ada yang lain dapat tak 30 darjah seperti mana yang Syam dapat tadi? Dapat tak? Ada dapat? Okey, so entah. Baik, ada yang kata entah pula. Okey, tak apa. Cikgu akan try untuk ukurkan balik macam mana. Okey. Dan juga cikgu akan lihat apa yang cikgu boleh buat sebab okey. Baik, so cikgu letakkan di tepi dulu. Kemudian cikgu pusingkan. Okey. Okey. Okey, dan cikgu akan pusingkan balik. Okey, kita nak ukur macam mana nak ukur yang ini. Okey. Lari-larilah pula. Okey, so kita akan, tapi dia kena tegak tau. Dia tak boleh dia tak boleh sengit-sengit, dia kena tegak. Dan kalau cikgu yakin, kalau katakan kamu dapat buat 30 darjah, itu dah kira betul dah tu. Sebenarnya 30 darjah tu ya. 30 darjah dah betul lah. Tinggal kita nak buat yang lain macam mana cikgu? Okey, jom kita buat yang lain dulu. Okey, so kita pergi kepada yang ini. Okey, dan kita akan lihat, okey, ukur Barry Sultan. Okey, yang B dari A dah dapat. Macam mana pula yang kedua, iaitu daripada C dari A. C dari A. Macam mana nak buat? Okey, kena mula dari B. Iaitu C dari B kan. Maknanya dia kata C dari B. So, kita akan buat satu garisan dulu. Mula-mula paling penting kamu kena ada pembaris tau. Kamu ambil, okey, iaitu C dulu. Okey. Okey, B ke C. So, kamu sambungkan B ke C. Sambung dulu. Kemudian kamu tengok, baca balik. Oh, C dari B. So, kamu akan buat iaitu C dari B. Iaitu kamu akan buat garisan dari B. Kamu akan buat garisan melintang macam ni. Kemudian kamu juga buat vertical line. Kamu buat garisan macam ni juga. Nampak? Okey. Kemudian ambil protractor tadi. Okey, protractor tadi. Okey, kemudian kamu letakkan dekat tengah-tengah tu. Macam ni juga. Letakkan kat tengah-tengah. Letakkan kat tengah. So, cikgu pun letak. Even kamu boleh, benda ni kamu boleh letak kat mana tau? Dekat atas skrin tau. Cikgu letak atas skrin. Atas skrin cikgu. Okey, cikgu dapat dalam 110 atau 120. Okey, yang lain dapat berapa? Yang lain dapat berapa? Nak tanya, yang lain dapat berapa? Berapa Syam? 110 darjah itu. Okey, Syam dapat 110 darjah. Syam dapat 110 darjah. Yang lain macam mana? Yang ini dia kata dapat 110 darjah. Yang lain dapat tak 110 darjah? Sebab dia ukur daripada atas ini, ukur ke bawah ni. Kalau yang tadi tu ukur daripada atas ni sampai ke sini je. Right. Boleh faham? Okey. So kita teruskan dengan semua dah buat ke belum ni? Yang bahagian B. Bahagian B dah buat belum? Adel, Adi Alfi, Afiq Azli, Ahmad Hafiz, Ahmad Sulaiman, Asira. Macam mana? Okey. Azad Zafran. Okay. Okay. Alright, good. Alright. Okay. Baik. So itu satu cara lagi. Okay, C dari B. Dan last kita nak buat iaitu A dari B. Macam mana A dari B cikgu? Mudah aja. Okay. A dari B, kalau kita lihat dia ambil perkataan dari B. Ini penting. Dari B bermakna dari B ni kalau kita lihat balik dari B
ke A. Bermakna dia suruh ukur yang mana? Dia suruh ukur daripada B ni pergi ke A kat sini. So macam mana nak buat ni cikgu? Okey, senang sahaja. Iaitu tadi kita ukur macam ni kan. Sekarang kita ukur macam ni pula. Kita ukur macam ni pula. Okey, kita ukur macam ni pula. Letak dekat dekat atas tu. Cikgu letak kat skrin tau. Cikgu letak kat skrin. Sebab dia takkan berubah. Letak kat skrin sebelah kiri je. Okey, so cikgu kira daripada garisan bawah tu sampai ke atas tu saja. Iaitu cikgu akan mula-mula kira yang ini sampai sini saja. Di sini sampai sini saja. So berapakah yang akan diperolehi? Iaitu ianya sebanyak okey, berapa Hisham dapat? Berapa kamu semua dapat? 114 dia punya 214 darjah dia punya jawapan benar. Okey, yang kecil tu berapa yang kecil tu? Yang kecil ni saja. Itu adalah 34 darjah. Ya, yang sini kamu akan dapat 34 darjah. Okey, yang itu 34 darjah. So, kita tahu juga bahawa daripada atas ini bawa ke sini saja adalah 180 darjah. Jadi apa yang kita kena buat? Iaitu kita kena tambahkan. So, kalau 34 darjah campur 180 darjah dapat berapa? Dapat 100 pula. Dapat 200 berapa? 200 apa tadi? 214. Ya, 214 darjah. Itulah cara dia. Maknanya, okey, 214 darjah ni adalah ukuran daripada mana? 214 darjah ni adalah ukuran A dari B. Nampak tak? Okey, cara-cara mengukur bearing menggunakan online saja ni. Habis diconteng semua buku. Jadi, baik. Sekarang ni, okey, korang semua faham ke tak faham ni? Tahu ke tak tahu dah cara macam mana nak ukur? Tahu ke tak tahu? Tahu dah okey. So bagus. Kalau dah tahu, jelaslah tentang maklumat ini. Jadi, sebenarnya apa yang kamu pelajari dalam bab 1 ni ini saja. Iaitu tentang arah, iaitu arah mata angin. Okey, arah mata angin. Begitu juga kamu belajar tentang menentukan arah menggunakan matahari. Begitu juga kamu belajar tentang menentukan arah menggunakan kompas magnetik. Okey, dan juga yang kita lihat yang terakhir iaitu bearing sudutan. Bearing sudutan ini penting. Sebab bearing sudutan ni kamu kena tahu bagaimana nak menggunakan jangka sudut. Dan diukur dari arah utara mengikut arah pusingan jam. Jadi itulah kamu pelajari. Okey, nak beli kompas. Cikgu rasa tak mahal. Kalau ikutkan kompas sebenarnya tak mahal. Okey. Kalau ikutkan kompas tak mahal. Cuma kamu kena ada yang murah, ya, ada juga yang sebenarnya sebenarnya ada juga yang jenis yang mahal, magnetik apa semua, tapi beli yang biasa-biasa je. Kalau nak beli kompas. Kalau yang ini, kamu tahu yang ini. Yang ini sebenarnya sekeping ni kalau tak salah cikgu ada yang 80 sen, ada yang RM1.20 benda ni. Kat kedai buku banyak jual. Ya, kedai buku banyak jual benda ni. Iaitu protractor. Untuk memudahkan apa? Memudahkan. Kamu ingat Form 1 sampai Form 5, okey, benda ni kena ada sebab selain daripada menggunakannya untuk geografi, kamu juga akan gunakan dia untuk matematik. Sebab itu alat ini mesti ada. Jangan tak ada ya alat ni. Boleh digunakan untuk subjek geografi dan juga subjek matematik. Alright. Ya. So itu yang kita pelajari dalam bab 1. Okey. Baik. Sekarang kita akan lihat. Baik. Cikgu nak buat latihan-latihan kat bawah ini ya. Untuk dalam buku teks itu
dengan cara iaitu cikgu akan sebut nama seorang-seorang. Nak sebut nama seorang-seorang ni. Okey. Baik. Nombor 1 cikgu serahkan pada Ammar, nombor 2 kepada Adel, nombor 3 kepada Adi Alfi, nombor 4 Ahmad Hafiz, nombor 5 Ahmad Sulaiman, nombor 6 Cikgu. Asira. Ya. Ama saya ke? Apa? Ama tu ama mana satu? Ada banyak Amma. Yang mana ni? Okey. Okey, baik. Okey, cikgu baca balik. Okey. Baik, cikgu baca balik Ama Nombor dengar. Okey. Nombor 1 Ammar, nombor 2 Adel, nombor 3 Adi Alfi, nombor 4 Ahmad Hafiz, nombor 5 iaitu Ammar Qawi. Nombor 5 Ammar Qawi. Nombor 1 tadi Ammar saja. Nombor 5 Ammar Qawi. Nombor 6 Asira. Nombor 7 Azhar Zafran dan nombor 8 Daniel Hussein. Okey. Baik. So untuk 8 ini okey, tolong letakkan. Okey, tolong berikan jawapan. Nombor 1 tu sebenarnya arah mata angin apa? Saya nombor 6 kan? Ya, betul. Okay. Nombor 1 arah mata angin apa? Utara. Okey, so kita boleh buat utara. Okey. So kita dah assign kat situ utara. Kemudian yang nombor 2, siapa nombor 2? Siapa nombor 2 tadi? Mana pergi? Nombor 2 apa nombor 2? Lagi dah. Okey, nombor 2 tadi siapa ya? Adel. Adel. Okey, Adel iaitu Tenggara. Serius Adel, mana ada Tenggara Laut? Mana ada? Ingat Okey. Mana ada Tenggara Laut? Adel, kau jangan buat nota baru. Timur laut sudah. Okey. Baik, betul. Yang atas-atas ni, betul kita belajar kan? Yang atas-atas garisan ni kan, semuanya adalah laut. Tetapi mana ada Tenggara Laut? Tapi ada apa? Ada apa ada? Adel. Yang ini adalah nombor 2 iaitu apa? Iaitu, ya betul. Itulah dia iaitu, ya ini adalah Timur Laut. Jangan lupa Adel. Adel, jangan lupa tu Timur Laut. Kau jangan buat pula fakta-fakta yang terbaru ni. Okey. Tu Timur Laut. Nombor 3 siapa nombor 3? Saya. Ya, nombor 3 apa? Timur. Okey, nombor 3 ialah Timur. Bagus. Kemudian nombor 4 siapa nombor 4? Nombor 4 siapa nombor 4? Nombor 4. Siapa nombor 4? Cikgu, saya. Ya, Hafiz. Nombor 4 Tenggara. Ya, Tenggara. Bagus. Okey. Nombor 4 adalah Tenggara. Right. Good. Nombor 5. Siapa nombor 5? Saya. Ya, apa Selatan. jawapan? Ya, Selatan. Timur ke barat, selatan ke utara. Okey. Baik. So, itu Selatan. Kemudian nombor 6 Asira. Ya, Asira. Apa nombor 6 Asira? Barat Apa? Daya. Barat Daya. Yes, Barat Daya. Okey. Kemudian kita lihat Asira dah bagi jawapan dia iaitu Barat Daya. Dan seterusnya nombor 7 siapa? Saya. Silakan. Tapi unit design Barat. Iaitu Barat. Okey. Bagus. Okey, Barat. Dan juga yang terakhir 8. Daniel Hussein Saya. Silakan. Saya Barat Laut. Ya, iaitu Barat Laut. Okey. Baik. Jadi kita lihat inilah jawapannya. Semua dapat? Semua dapat utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Bagus. Okey. So kepada Adel, jangan kau keliru pula Tak ada tenggara laut Tak ada. Dia timur laut. Okey. Okey, ya, aman, semua aman. Okey. Baik. So sekarang ni, kalau yang dekat atas ni memanglah kita tahu kan, utara, selatan, timur, barat semua. Kalau yang ini macam mana? Baik. Kita nak mula yang mana dulu?
Okey, kalau yang kita nak tentukan arah lapan mata angin berpandukan matahari, so make sure kamu akan letakkan nombor 5 dulu. Okey, 5 dulu. So, kita akan bahagikan soalan ini kepada kamu semua, iaitu bermula dengan soalan nombor 1, Hanif Hizan. Ingat 1 Hanif Hizan. 2 iaitu Haris Haziq Leo. 2. 3 Haziq Q. Okey, yang keempat Izul Nukman. Yang kelima Lily. Yang keenam Maya Alisa. Dan yang ketujuh iaitu Mika. Dan yang ke-8 iaitu Nur Fatin. Yang ke-8 iaitu Nur Fatin. Okey. Baik. So kita nak mula yang mana ya? Kita mula nombor 1 dululah. Okey, nombor 1. Ya. Ya, nombor 1. Apa jawapannya bagi arah mata angin nombor 1 itu? Siapa tadi? Nombor 1 iaitu Hanif Hizan. Nombor 1 tu apa? Copek. Copek Jang. Nombor 1 tu apa? Macam nak tentukan tu? Senang je. Okey. Kalau budak lelaki tu dia pandang ke nombor 5 kan. Confirm nombor 5 tu adalah So nombor 1 tu belakang dia. Nombor 1 tu belakang dia. Okey. So Hanif Hizan, apakah jawapan nombor 1? Hanif Hizan ada tak ni? Hanif Hizan? Mana pergi? Missing in action pula. Okey. Baik. So, baik. Nombor 1 itu jawapannya adalah no. Okey. Selatan bukan sebenarnya. Okey, dia macam ni. Ianya sebenarnya adalah barat. Sebab apa barat? Okey, kalau mungkin kamu confuse kan. Sebab tu cikgu cakap, kamu kena tengok dia menghadap mana. Dia menghadap nombor 5 kan. Dia menghadap nombor 5. So kalau dia menghadap nombor 5, mestilah nombor 5 ini adalah timur. Ya, sebab matahari kan dia menghadap matahari. Matahari kan dari timur. Jadi sebab itu kita boleh letakkan nombor 5 ni confirm timur. Kemudian nombor 1 ni adalah barat. Timur depan, barat belakang. Okey. Boleh tak Hanif Hizan? Boleh faham Hanif Hizan? Boleh Okey, bagus. Okey, nombor 2. Kita nak lihat. Okey. Nombor 2 Haris Haziq. Apa jawapan dia Haris Haziq? Iaitu ianya adalah barat laut. Ya ke? Ianya adalah iaitu ianya adalah barat laut. Yes, betul. Yang ini iaitu barat laut. Korang ni pandai-pandai kenapa ni? Korang makan apa ni pandai-pandai ni? Koko Crunch kan? Oh. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga. Utara. Yang ketiga adalah utara. Makan McD boleh pandai ke? Makan Boleh McD kot. boleh. Kod. Tak mainlah kod-kod kan. Okey. Baik, itu utara. Kemudian nombor 4 ni apa? Okey, nombor 4 apa? Timur laut. Yang nombor 4 itu adalah timur laut. Okey, so ada yang jawab timur laut. Jadi, nombor 5 tu dah tentulah. Siapa yang jawab tadi tu? Nombor 5 tadi siapa? Saya. Apa jawapannya? Timur. Nombor 5 ini sudah tentulah timur. Okey, timur. Timur. Apa tulis timun pula? Timur lah. Bukan timun. Timun lain. Okey. Timur. Kemudian yang ke-6 siapa yang ke-6? Saya. Maya. Nombor 6 Tenggara. Tenggara. Okey, nombor 6 ialah Tenggara. Okey, bagus. Okey. Dan soalan yang ke-7. Okey, yang ke-7 siapa yang ke-7? Yang ke-7 siapa? Mika yang nombor 7. Mika nombor 7. Okey, Mika nombor 7 apa Mika? Mika, selatan. Timur ke barat.
Selatan ke utara. So itu selatan. Okey. Dan nombor 8. Siapa nombor 8? Nur Fatin. Barat daya. Ya, yang ini adalah dipanggil barat daya. Subhanallah, bijak-bijak korang ni. Makan apa ni? Makan akar pokok kurma. Masya Allah. Makan akar pokok kurma dah tak ada benda nak makan ke? Akar pun dimakannya. Okey, baik. So itulah dia mata angin yang kamu dah letak. Nanti senang. Okey, nanti bila cikgu kamu buat latihan ini, kamu kata, cikgu saya dah belajar ni cikgu. Tentang letaknya mata angin, arah. Itu yang bagusnya. Okey. Baik. Ini okey, tuliskan kembali langkah-langkah menentukan arah mata angin ini. Okey, menentukan arah mata angin menggunakan kompas magnetik. So apa yang kita nak buat di sini iaitu yang manakah nombor 1, nombor 2, mesti ikut urutan yang betul. Yang mana satu mula-mula? Okey, mula-mula yang mana? Okey. Nombor 1 mula-mula yang mana? Okey, nombor 1 tu dia kata berdiri di kawasan lapang atau terbuka. Okey. Kenal pasti objek atau tempat yang ingin ditentukan arah. Nombor 2 berpandukan arah utara kenal pasti, tentukan arah objek tempat yang dipilih. Nombor 3 orientasikan kompas dengan memusingkan kompas sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. So mana satu nombor 2 sorry, mana satu nombor 2? Mana satu nombor 1? Mana satu nombor 1? Lain. Okey. Okey, nombor 1-nya apa? Okey. Nombor 1 adalah okey, nombor yang mana? 1, 2, 3, 4. Mana satu? Okey. Nombor 1 adalah yang mana? Nombor 1 yang ini. Ini nombor 1. Kamu kena berdiri dulu. Takkan nak buat kira ukuran ni duduk. Nombor 2. Okey. Okey, nombor 2 adalah mana satu? Orientasikan kompas ke letakkan kompas dulu? Nombor 2 adalah yang ini. Nombor 4. Ini nombor 2. Okey, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Kemudian barulah kamu pergi ke sini iaitu nombor 3. Orientasikan, maknanya pusingkan kompas tu sehingga jarum kompas tu betul-betul tunjuk arah utara. Tu nombor 3. Okey, dan yang terakhir barulah nombor 2 iaitu tentukan arah objek tempat yang dipilih. Ini jadi nombor 4. Okey. Baik. Soalan yang terakhir pada petang inilah. Kita nak tengok dengan merujuk titik. Okey. Kita tengok soalan ni Dengan merujuk titik A sebagai titik rujukan. Maknanya apa? Semua kena ukur daripada A, cari bearing sudutan bagi titik B, C, D dan juga E. Baik, untuk itu nombor 1 ni kita minta supaya Amar Qawi. Okey, nombor 1 Amar Qawi buat. Nombor 1 Amar Qawi. Nombor 2 kita nak Kasih Aisyah. Boleh tak buat agak-agaknya Kasih Aisyah? Tak ada protector ni. Boleh ke tak boleh Kasih? Entahlah. Okeylah. Nombor 2 kita bagi pada Kristina. Boleh Kristina? Nombor 2 kepada Kristina. Okey. Nombor 3 kepada Rosham Daniel. Okey. Tak ada protractor. Aduh, yai. Dan soalan yang keempat kita beri kepada Syamir Isham. Nombor 4 Syamir Isham. Okey, nombor 1 tadi sebab Amar Qawi. Okay. No. I don't have benda tu pula. Okey, kita tukar. Amar Qawi. Okey, kita tukar nombor 1 kepada Rosham. Nombor 1 Rosham boleh? Okey, nombor 1 Rosham. Okey. Kemudian nombor 2 tadi kita bagi kepada Kristina tak dapat Okey. Nombor 2 kepada Syamil Anwar boleh? Syamil Anwar. Syamil Anwar boleh buat tak? Boleh buat tak? Ada tak protractor tu? Okey. Nombor 1 ya ke? Ya, Resham. Okey, Syamil Resham telah jawab. Nombor 4 ini
daripada A bawa ke sini adalah 245 darjah. So bagus. Okey, 245 darjah. Bagus, nombor 4 dah siap. Yang lain-lain 1 2 3 4. Syaza boleh Syaza atau Zahira Zuraimi. Boleh tak buat? Untuk menjawab soalan ini. Senang-senang je ni. Kalau susah, okey, siapa-siapa yang rasa macam tak ada buku ke ataupun yang susah, ambil protractor ni dan letak dekat skrin tu. Okey. Santosh Das, boleh tak buat Santosh Das? Santosh Das, boleh tak buat? Cikgu, yang mana? Okey. Cikgu nak minta kamu buat nombor 3. Okey. Okey. So Santosh Das nombor 3. Okey. Okey, nombor 1 Rosham tengah buat. Nombor 2 siapa Lupa lah. Okey. Syamil Anwar boleh Syamil? Syamil Anwar boleh? Nah, tak boleh juga. Okey. Boleh. Okey, nombor 2. Okey, Syamil Syam dah jawab. Iaitu nombor ni dia kira daripada sini, dia letakkan protractor ke bawah ini. So dia dapat 130 darjah. Bagus. Dapat 130 darjah. Rosham dengan ni. Santosh. Boleh tak? Okey, Santosh dah menulis 150 darjah. Are you sure? Are you sure? 150 degrees tu sebenarnya kamu kira daripada sini sampai sini saja. You must plus with another 180 kat sini. You must plus this. Sebelah kanan. Okay. So you must plus yang sebelah kanan tu. Okay. So Rosham dia ni dia kata Rosham 230 degree. berapa? 300? 230. Bukan 330. Yes, sebenarnya ianya adalah 330 darjah yang ini. Yes. Dan Rosham, takkan 225? Bukan darjah Celsius, darjah saja. Okey, Rosham, kamu kena kira yang ini je lah. Takkanlah ini sampai 225 darjah. Rosham. Cuba kira. Cuba kira. Okey. So Rosham dapat. Ianya adalah 45 darjah. Yes. Okey, 45 darjah. Bagus. Okey. Untuk itu kamu semua telah faham tentang pengiraan bearing. Boleh faham ke tak? Tak ada kuis. Tak ada kuis. Tak ada kuis. Okey, apa yang cikgu nak buat iaitu cikgu nak tinggalkan kamu dengan homework, dan homework kamu sikit je. Okey. Homework kamu sikit saja, iaitu homework kamu iaitu 1.4 ni. 1.4 ini yang cikgu letakkan dekat dalam grup WhatsApp. 1.4 ni jawab soalan nombor 1 ni dan juga nombor 2 ini. Penting. Nombor 1 dan nombor 2 as your homework. Okey. Nombor 1 dengan nombor 2 itu saja. So the next class kita akan tengok jawapan kamu betul ke tidak. So sementara itu kamu boleh cari protractor ni. Dan juga kalau tak faham, nanti video ni cikgu upload balik ke dalam YouTube dan kamu boleh tengok balik macam mana cikgu buat. Kemudian kamu boleh tiru dan kamu buat. Boleh ke tak boleh para pelajar sekalian? Boleh, cikgu. Terbaik. Terbaik. So itu sebagai homework kamu, bearing sudutan 1 dan 2. So minggu depan kita akan bincangkan dan pada minggu depan kita akan teruskan dengan bab yang kedua. Right? Bab kedua. Okay. So itu sahaja pada petang ini kita belajar geografi. So kita jumpa lagi pada minggu depan. Okay. Assalamualaikum dan take care guys. Bye-bye. Cikgu.
Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Sama-sama. Bye. Thank you, cikgu. Bye. Okay. Bye. Sama-sama.